kami daerah Tutong. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera. Alhamdulillah audio kita bersua kembali dari daerah Tutong untuk berkongsi antara maklumat-maklumat yang kita terima ya, khususnya mengenai dengan acara-acara yang berlangsung di sekitar daerah Tutong ini. Baik, keadaan cuaca syukur alhamdulillah dalam keadaan mengizinkan cerah ya. Mudah-mudahan apapun yang kita ni rancang hari ini Allah permudahkan segalanya dan mudah-mudahan juga kita ni dapat melaksanakan tugas dan tanggungjawab dengan sempurna ya. Baik, kita akan kongsikan terlebih dahulu audio maklumat mengenai acara yang akan diadakan pada hari Ahad 31 Ogos 2025, iaitu acara Sukan Ria Keluarga Majlis Perundingan Mukim 2025, anjuran Majlis Perundingan Mukim Ukong. Jadi acara ini akan diadakan di kawasan lapang Tamu Muafakat Kampung Long Mayan Tutong bermula pada pukul 8 pagi. Jadi dialu-alukan kepada penduduk-penduduk kampung di bawah Mukim Ukong khususnya ya, untuk sama-sama hadir memeriahkan dan juga mengikuti aktiviti-aktiviti yang disusun sepanjang acara Sukan Ria tersebut diadakan ya. Jangan lupa pada 31 Ogos 2025. Dan untuk maklumat juga pada hari yang sama 31 Ogos 2025 juga akan diadakan satu aktiviti iaitu pertandingan memasak MasterChef Kampung Tanjung Maya, anjuran Biro Wanita Kampung Tanjung Maya. Jadi acara ini diadakan pada 31 Ogos pada pukul 8 pagi ya, dan ianya dibukakan kepada penduduk Kampung Tanjung Maya. Dan untuk keterangan lanjut mengenai dengan penyertaan bagi pertandingan memasak MasterChef Kampung Tanjung Maya ini, Auda boleh menghubungi talian di talian 7302931. Saya ulangi Auda, 7302931 bersama Hayati ya. Itu info mengenai dengan pertandingan memasak MasterChef Kampung Tanjung Maya yang akan diadakan pada 31 Ogos ini. Baik, seperti biasa kita akan kongsikan bawakan satu package program. Jadi hari ini terus kita saksikan bersama. Brunei Darussalam adalah sebuah negara yang kaya dengan warisan tradisi serta adat dan budayanya. Terdiri dari 7 puak yang mengharmonikan bumi bertuah, melahirkan kepelbagaian keunikan tradisi dan budayanya yang telah dipertahankan sejak berabad lamanya. Sebuah tradisi dan budaya dicipta sebagai bentuk untuk mengekalkan ketamadunan bangsa kerana asal-usul sesuatu tradisi lahir dari kegemilangan masyarakat yang terdahulu dan oleh demikian adalah wajar untuk ia terus kekal sebagai cerminan kebijaksanaan dan kreativiti masyarakat sebelumnya. Tradisi dan budaya yang baik perlu diamalkan dalam kehidupan seharian masyarakat kerana ia mempunyai nilai besar yang perlu diwarisi oleh generasi muda walaupun menghadapi perubahan global yang boleh menggoncang kehidupan berbudaya. Jelas dilihat, tradisi dan budaya negara merupakan aset berharga untuk dilestarikan demi kesinambungan bangsa agar terus kekal relevan di era mutakhir kini. Di era globalisasi, pengaruh budaya luar dapat memberi impak negatif pada budaya negara yang telah lama diperhatikan. Oleh demikian, bagi mengelak dari terhakisnya warisan yang telah diwarisi secara turun-temurun, generasi penerus hendaklah cakna akan warisan peninggalan nenek moyang kita selagi ia tidak terpesong dari ajaran agama Islam. Keunikan warisan dapat dilihat misalnya daripada pakaian-pakaian tradisi bagi setiap puak yang ada di negara ini. Ia memperlihatkan akan identiti budaya negara yang bervariasi sama ada dari segi warna, kelengkapan dan aksesori pakaian yang mempunyai maksud tersurat dan tersirat di sebaliknya. Bukan itu sahaja, malah dari segi tarian juga mempunyai makna tersendiri bagi setiap puak merangkumi gerakannya, muzik yang didendangkan, alat-alat yang digunakan dan banyak lagi. Setiap gerakan tari, setiap irama gendang adalah khazanah berharga buat negara untuk dilestarikan kerana ia permata teristimewa yang harus dijaga dengan baik.
Memang tidak dinafikan perkembangan teknologi banyak mempengaruhi gaya hidup masyarakat masa ini. Jika diimbau sewaktu dahulu, masyarakat kampung meluangkan masa mereka dengan antaranya bermain permainan berasaskan bahan-bahan alami, permainan tradisi seperti senapang pasir, sugang, pancit air, gasing, antara permainan yang diperbuat dari bahan-bahan semula jadi yang diperoleh di hutan yang sering dimainkan bukan sahaja sewaktu lapang, malah ketika acara-acara tertentu. Manakala permainan tradisi seperti congkak, pasang, simban dan sebagainya pada zaman dahulu dimain bersempena dengan majlis-majlis kerajaan seperti malam berjaga-jaga, malam berbedak dan berinai. Permainan-permainan tradisi seumpama ini semakin jarang kedengaran, malah mungkin hanya tinggal nama sahaja. Permainan tradisional adalah lambang kebudayaan sesebuah masyarakat dan satu warisan yang patut dipelihara sampai bila-bila dan bukan hanya dibiar ia menjadi ristaan sejarah di dalam buku sahaja tetapi perlu dipelajari dan dipraktikkan. Saya percaya budaya dan tradisi masih sangat relevan kerana ia merupakan warisan identiti bangsa kita. Dengan mengenalinya, kita dapat memahami asal-usul kita dan menghargai perjuangan serta nilai-nilai masyarakat terdahulu. Ia juga penting untuk memastikan budaya-budaya itu tidak hilang ditelan arus kemodenan zaman. Bagi pendapat saya, apabila budaya dan tradisi itu datang kepada kita, maka kitalah yang bertanggungjawab untuk melestarikan dan memperkenalkan budaya dan tradisi tersebut supaya generasi kita maupun generasi akan datang akan dapat mempelajari dan mengetahui budaya-budaya dan tradisi yang ada, iaitu bermula dari tradisi dan budaya yang sebelum, yang sekarang dan juga akan datang. Antara lain yang menjadi keunikan pada negara kita ialah kuih-muih tradisi negara. Kuih-muih tradisional terdapat dua jenis, iaitu yang kering dan basah. Ia adalah makanan yang diwarisi oleh nenek moyang kita secara turun-temurun sejak dari dahulu lagi, yang pastinya menjadi kebanggaan dan hidangan istimewa bagi masyarakat kita ni. Kenakan dan keunikan kuih-muih tradisi Brunei seperti kelupis, pulut panggang, sapit, bahulu dan lain-lain masih lagi mendapat tempat dalam pelbagai lapisan masyarakat tempatan sehingga ke hari ini tanpa mengira peringkat umur. Begitu juga dengan makanan-makanan tradisi seperti ambuyat, masakan ayam panso, sajian dari umbut-umbutan dan sayur-sayur kampung dan banyak lagi memiliki keunikan tersendiri yang menjadi suatu warisan budaya yang seharusnya diperkembangkan serta diperjuangkan oleh masyarakat di negara ini. Sebagai anak jati Melayu, kita perlu tahu akan kewujudan makanan-makanan tradisi ini dan perlu ada usaha sewajarnya untuk memastikan ia tetap wujud dan dinikmati. Satu lagi perkara yang semakin terlupakan adalah kemahiran kreatif kraf masyarakat terdahulu. Seni kreatif kraf ini kurang diwarisi oleh generasi masa ini dek kerana kurangnya minat terhadap bidang kemahiran kraf tangan. Hanya yang dapat kita lihat pada masa ini, majoriti yang masih memiliki kemahiran-kemahiran seperti bertukang kayu dan besi, menganyam dari bahan alami dan lain-lain adalah dipelopori oleh golongan warga emas. Manakala hanya sebilangan kecil sahaja dari kalangan belia, kemahiran kreatif kraf bukan sekadar tentang menggunakan alat seperti tukul, pahat atau gergaji, tetapi ia adalah gabungan antara kreativiti, ketelitian dan pengetahuan tentang bahan serta teknik. Kemahiran ini adalah nadi kepada warisan budaya dan kemajuan industri. Ia bukan sekadar seni, malahan identiti dan jati diri masyarakat kita yang perlu diwarisi dan dikekalkan dalam usaha untuk memelihara warisan turun-temurun ini. Antara peralatan tradisi yang masih digunakan sehingga kini seperti contoh alat memasak gegawi. Bagi yang baru pertama kali melihat mungkin berfikir pengayuh sampan. Ianya masih digunakan untuk memasak kuantiti yang banyak atau memasak nasi kelupis. Sangat berguna kerana zaman sekarang masih belum ada penggaul masakan yang sesuai.
Ianya menunjukkan bahawa kita masih menghargai warisan nenek moyang dan tidak melupakan akar budaya kita. Bagi saya, untuk menarik minat generasi baru terhadap budaya dan tradisi adalah dengan pendekatan yang kreatif dan berteknologi seperti pameran interaktif, kandungan media sosial, video pendek serta integrasi budaya dalam permainan atau fashion moden boleh menarik minat generasi muda. Aktiviti hands-on seperti bengkel memasak, seni kraft tangan atau penceritaan legenda secara visual juga mampu mendekatkan mereka kepada warisan negara. Usaha bersepadu dalam melestarikan tradisi dan budaya adalah perlu bagi melindungi kekayaan adat budaya dan tradisi negara. Tambahan pula, ia berpotensi besar untuk dijadikan sebagai daya tarikan pelancongan sekaligus mendukung kemajuan industri pelancongan negara. Oleh demikian, marilah kita bersama memanfaatkan keunikan warisan tradisi dan budaya yang kita miliki ini untuk diperkenalkan ke persada antarabangsa dan dalam masa yang sama, kita menjaga kepentingan nasional agar adat tradisi tidak punah oleh pengaruh-pengaruh luar yang mungkin sahaja memberi kesan pada adat budaya dan tradisi sesuatu bangsa.